Hai, Assalamualaikum, bersama saya Nuri Nadia binti Muhammad Fia. Hari ini saya akan menerangkan serba sedikit berkaitan memahami keperluan, matlamat dan motivasi dalam gelagak pengguna. Keperluan adalah salah satu daripada konsep pemasaran. Pemasar tidak boleh mencipta keperluan tetapi dapat menyedarkan pengguna tentang keperluan. Keperluan adalah pengalaman perasaan seseorang ketika kekurangan sesuatu. Keperluan terdiri daripada barangan dan juga perkhidmatan yang membolehkan manusia hidup pada tahap minimum. Contohnya, makanan dan rumah. Selepas makan, seseorang tidak lagi berasa lapar. Ini menunjukkan contoh keperluan makanan kepada manusia. Keperluan mempunyai dua jenis. Yang pertama ialah keperluan bawaan, iaitu keperluan fisiologi yang dianggap sebagai motif utama. Ia berkembang sebelum seseorang itu dilahirkan. Contohnya, keperluan untuk makanan, baju dan keselamatan. Yang kedua ialah keperluan yang diperolehi, iaitu dipelajari sebagai tindak balas terhadap budaya ataupun persekitaran seseorang. Secara amnya, fisiologi dan dianggap sebagai keperluan sekunder. Contohnya, cinta, hargai diri dan penerimaan. Sifat keperluan mempunyai 4 jenis. Yang pertama, keperluan bersifat dinamik, bermaksud keperluan pengguna dapat berulang. Setelah keperluan itu dipenuhi, ia tidak akan hilang buat selama-lamanya. Contohnya tidur. Pada waktu malam, ketika seseorang merasa letih, dia mungkin tidur sepanjang malam dan bangun dengan rasa segar pada keesokan harinya. Akan tetapi, pada penghujung hari berikutnya, perasaan letih kembali dan dia akan tidur semula. Ini menunjukkan keperluan bersifat dinamik, iaitu berulang-ulang. Yang kedua ialah keperluan disebabkan faktor dalaman dan faktor luaran. Faktor dalaman ialah perasaan lapar yang menyebabkan pengguna mula mencari makanan. Jika pengguna berjalan berhampiran penjual jagung, mencium bau jagung, kemudian merasa ingin memakan jagung. Itu merupakan faktor luaran. Ketiga ialah keperluan berperingkat. Seseorang pengguna biasanya akan mengutamakan keperluan yang lebih penting. Contohnya, Nadia mempunyai hasrat untuk berkahwin. Disebabkan pandemik COVID-19 melanda dunia, Nadia terpaksa berjimat cermat dan menyimpan wangnya untuk keperluan keluarga. Situasi ini menunjukkan Nadia membuat pilihan antara dua benda, iaitu bermaksud keperluan berperingkat. Keempat ialah keperluan boleh menjadi konflik. Contohnya, segelintir masyarakat Malaysia sekarang menganggap suntikan vaksin itu perlu. Akan tetapi, adanya berita-berita palsu berkaitan dengan vaksinasi, ia menjadikan seseorang itu takut untuk mengambil vaksin. Situasi ini menunjukkan berlakunya konflik dalam memilih keperluan. Matlamat merupakan sesuatu yang dirancang untuk mencapai sesuatu perkara. Contohnya, pemasar yang mengeluarkan produk baru merancang strategi pemasaran yang baik bagi mencapai matlamatnya untuk memasarkan produk baru tersebut. Terdapat dua jenis matlamat. Yang pertama, generik goal. Kategori tujuan umum yang dilihat oleh pengguna sebagai kaedah untuk memenuhi keperluan mereka. Kategori ini ia tidak kisah jenama barangan tersebut, asalkan barangan tersebut ada. Kedua, matlamat khusus produk secara khusus. Produk ataupun perkhidmatan berjenama yang dipilih pengguna sebagai pilihan matlamat mereka. Ia berkaitan dengan jenama untuk mewakili nilai. Ataupun lebih jelas lagi, kategori ini mementingkan jenama sesuatu barangan. Pemilihan matlamat yang dipilih oleh individu mempunyai 3 kategori. Yang pertama, pengalaman peribadi. Contohnya, Aiman telah mengetahui keburukan dan juga kebaikan produk Nestle kerana Aiman telah lama menggunakan jenama tersebut. Kedua, kemampuan fizikal. Contohnya, Aiman ingin memakai ataupun membeli kereta Honda tetapi gajinya tidak mencukupi. Dan yang ketiga, norma budaya dan nilai. Contohnya, akibat daripada COVID-19 melanda dunia, masyarakat Malaysia tidak lagi boleh bermain bola di padang. Seterusnya, teori keperluan pengguna, iaitu Maslow Hierarchy of Needs.
Ia terbahagi kepada 3 level. Level pertama dikenali sebagai kelangsungan hidup, psikologi seperti makanan, minuman dan udara, keselamatan seperti perlindungan dan kestabilan. Level ini, pemasa tidak perlu melakukan promotion yang kerap kerana semua orang perlukannya. Level kedua ialah keperluan sosial seperti kasih sayang, persahabatan, keupayaan, harga diri pula termasuklah prestige dan status. Level ketiga ialah keperluan takdir, pencapaian peribadi dan potensi semula jadi. Level kedua dan ketiga ini memerlukan promotion yang agresif. Dalam situasi COVID-19 sekarang, level pertama adalah merupakan level yang sangat penting kepada semua masyarakat. Seterusnya, motivasi. Ia merupakan pendorong dalam diri individu yang mendorong mereka untuk bertindak terhadap sesuatu perkara. Ia mempunyai 3 peringkat iaitu pemanduan, tingkah laku dan matlamat. Ia tidak berlaku dalam masa sekejap tetapi ia berlangsung dalam jangka waktu tertentu. Contohnya, dalam tempoh sehari, pengguna memerlukan makanan dan pada tempoh masa sebulan, pengguna bersedia untuk membeli sebuah rumah. Begitulah sedikit penjelasan berkaitan memahami keperluan, matlamat dan motivasi daripada saya.